Sejarah gamelan. Gamelan berasal dari bahasa Jawa yang bermaksud ditabuh atau dipukul kerana peralatan muzik gamelan tergolong dalam kumpulan alat perkusi yang digunakan dengan cara ditabuh atau dipukul. Alat muzik gamelan diperbuat daripada perunggu dan kayu. Malah ada juga yang diperbuat daripada besi dan buluh. Setiap alat mempunyai larasan yang tetap ataupun fixed tuning. Permainan muzik gamelan dilakukan secara ensemble iaitu berkumpulan. Namun, muzik gamelan juga boleh dipersembahkan secara tersendiri. Alat gamelan yang pertama sekali dicipta ialah gong, kemudian diikuti dengan alat-alat lain mengikut peredaran zaman. Pada awal tamadun Melayu, gong merupakan alat yang penting dibunyikan sebagai tanda sesuatu upacara bermula atau sesuatu perkara berlaku. Pada zaman pemerintahan Kerajaan Demak di Jawa, gamelan digunakan untuk berdakwah oleh ahli sunan ataupun kiai. Gamelan dipercayai berasal dari Indonesia, tetapi terdapat juga alat gamelan yang serupa di negara jiran seperti Filipina, Thailand, Cambodia ataupun Kemboja dan sebahagian Vietnam. Antaranya kulintangan di Sabah, Sarawak, Brunei, Mindanao dan Celebes. Namanya mungkin berbeza dari satu tempat ke satu tempat yang lain, namun bentuk alat serta susunannya adalah lebih kurang sama. Baiklah, di sini saya ada sertakan beberapa gambar, 3 gambar contoh alat muzik gamelan. Begitulah bentuk susunan alat muzik tersebut. Gambar kedua membuktikan bahawa alat gamelan, alat permainan muzik gamelan sememangnya dimainkan secara dipukul ataupun ditabuh menggunakan pemukulnya yang tersendiri. Gamelan Melayu. Apakah itu gamelan Melayu? Gamelan Melayu dikategorikan sebagai muzik bentuk tarian Melayu. Gamelan Melayu ini juga dikenali sebagai gamelan Terengganu ataupun joget gamelan. Kronologi gamelan Melayu. Gamelan Melayu ini pada mulanya wujud di Istana Riau Lingga pada abad ke-18 dan kemudiannya gamelan ini datang ke tanah Melayu mengikuti perkahwinan Diraja Riau dengan keluarga bendahara dari negeri Pahang dan menyebabkan gamelan penari pemuzik juga turut berpindah. Seterusnya, gamelan ini berpindah ke negeri Terengganu pada abad ke-20 untuk meraihkan ikatan perkahwinan antara Sultan Sulaiman iaitu Sultan Terengganu dengan Tengku Mariam. Iaitu Tengku Mariam ini merupakan anak kepada Cik Zubaidah dan Sultan Ahmad, keluarga Diraja Pahang. Dan seterusnya, permulaan identiti muzik gamelan Melayu ini berbeza daripada muzik gamelan Jawa melalui daripada penciptaan lagu baru, sistem tuning, instrumentasi dan melodi. Gambar keluarga diraja. Pahang perkahwinan di antara Cik Zubaidah dan juga Sultan Ahmad Shah. Di negeri Terengganu pula perkahwinan di antara Sultan Sulaiman dan juga Tengku Ampuan Mariam. Alat muzik gamelan Melayu. Yang pertama gendang, seterusnya bonang ataupun lebih dikenali sebagai keromong. Dan seterusnya sarung. Sarung ni terdapat 3 jenis. Yang pertama sarung pekin yang paling kecil, sarung barong sederhana dan sarung demong, sarung yang bersaiz besar. Kenong dan akhir sekali gong. Sistem talaan. Gamelan Terengganu ataupun gamelan Melayu ini sebenarnya lebih mudah daripada gamelan Jawa ataupun gamelan Johor. Gambar ini menunjukkan sistem talaan bagi gamelan Melayu iaitu 6, 1, 2, 3, 5, 6 dan 1. Mereka memanggilnya dengan sebutan nem, ji, ro, lu, ma, nem dan ji. Mari kita dengar muzik video gamelan Melayu.
Gamelan Jawa. Apakah itu gamelan Jawa? Gamelan Jawa ini dikategorikan sebagai gamelan muzik bentuk tarian utama. Terdapat 3 definisi bagi gamelan. Yang pertama, gamel yang bermaksud alat tukul. Seterusnya gamelan iaitu set alat muzik yang diperbuat daripada gangsa, dan maksud yang terkini ialah orkestra yang didominasikan oleh alat muzik yang diperbuat daripada gangsa. Asal usul gamelan Jawa. Gamelan Jawa ini berasal dari Pulau Jawa Tengah, dan kemudiannya gamelan Jawa ini dibawa oleh orang Jawa disebabkan penjajahan orang-orang Eropah. Kesenian gamelan Jawa. Gamelan Jawa ini mengiringi beberapa persembahan, antaranya ialah tarian. Misalnya tarian kifrah, serimpi lilin, kupu-kupu dan cakil. Seterusnya persembahan wayang kulit peruah, persembahan kuda kepang, persembahan riuk dan persembahan barungan. Gamelan Jawa ini juga dimainkan pada majlis-majlis tertentu seperti majlis perkahwinan dan juga majlis berkatan. Pelbagai bentuk tarian dan juga wayang Jawa dengan iringan gamelan Jawa ini masih lagi dipersembahkan di semenanjung Malaysia, iaitu Johor, Selangor dan juga wilayah Persekutuan. Alat muzik gamelan Jawa. Terdapat beberapa alat yang digunakan dalam gamelan Jawa ini seperti gendang, bonang ataupun kromong, sarung seperti sarung pekin, sarung barong dan sarung demong. Gamelan Jawa ini selalunya menggunakan lebih daripada 3 jenis sarung. 3 jenis sarung ini merupakan sarung asas yang selalunya ada dalam gamelan Jawa. Kenong, seterusnya gong. Gong ini kalau gamelan Jawa lebih daripada 2. Kalau gamelan Melayu ada 2 je biasanya. Dan kalau gong bagi gamelan Jawa lebih daripada 2. Dan akhir sekali gambang. Gambang ni merupakan xylophone yang diperbuat daripada kayu. Sistem talaan. Gamelan Jawa ini dimainkan dalam 2 skel. Yang pertama skel selendro dan seterusnya skel pelok. Skel pelok ni ada 7 tone dan jeda, di antara not tu agak berbeza. Antara 1/2 tone dengan minor ketiga. Gambar tersebut menunjukkan talaan ataupun mereka memanggil not tersebut dengan bahasa yang lebih mudah seperti G, Ro, Lu, Pat, Ma, Nem dan Pi. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Video gamelan Jawa. Baiklah, seterusnya ialah gamelan Bali. Gamelan Bali berasal dari Bali, Indonesia. Gamelan Bali ini memiliki beberapa perbezaan dengan alat muzik gamelan pada umumnya, baik dalam bentuk maupun cara memainkannya. Gamelan Bali ini biasanya ditampilkan sebagai pengiring suatu pertunjukan kesenian di Bali, baik bersifat sakral maupun hiburan. Gamelan Bali menjadi pengiring pertunjukan bersifat hiburan dan menjadi sebahagian upacara keagamaan. Gamelan Bali adalah salah satu jenis gamelan yang ada di Indonesia. Ada yang menyebutnya sebagai gambelan. Gamelan ini berbeza dengan gamelan Jawa iaitu pada bentuk bilah, iaitu bilah pada sarung lebih tebal. Menurut beberapa sumber, gamelan Bali ni sudah ada sejak zaman dahulu kala. Perkara ini dibuktikan apabila melihat prasasti Babettin yang ada di Bali yang menyebutnya bahawa gamelan sudah ada sejak 896 Masihi ketika pemerintahan Raja Ugrasena di Bali. Gamelan Bali memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya berbeza dengan gamelan Jawa, iaitu dari segi cara mainkan instrumennya. Gamelan Bali dimainkan dengan tempo yang lebih cepat. Terdapat 3 jenis gamelan Bali. Yang pertama, gamelan tua, yang kedua gamelan madya dan yang ketiga adalah gamelan baru. Yang mana gamelan tua menggunakan instrumen gambang, sarung, selonding kayu, gong besi, gong luang, selonding besi dan sebagainya.
Seterusnya, gamelan bak diam memainkan instrumen pelegongan, beberongan, gonggang, sejongkok, joget pingitan dan beberapa yang lain. Dan gamelan baru pula, antara instrumen yang dimainkan ialah pengarjaan, gong kebiar, angklung, bilah tujuh, gong suling dan sebagainya. Di sini saya sertakan video gamelan Bali. Jadi saya akan menyambung pembentangan kumpulan saya iaitu alat muzik gamelan. Terdapat 6 jenis alat muzik gamelan iaitu bonang, gambang, saron, kenong, kempul dan juga gong. Alat muzik pertama, bonang atau keromong. Bonang diklasifikasikan dalam kumpulan ideofon. Bonang ini terdiri daripada 10 buah bonang untuk gamelan Melayu atau 12 buah bonang untuk gamelan Jawa yang akan disusun dalam 2 barisan. Bonang diperbuat daripada campuran tembaga atau perunggu. Bonang juga memainkan melodi serta melodi tambahan. Bonang mengandungi 2 oktav yang berlaraskan enhemitonik pentatonik dan disongsangkan. Bonang juga diketuk dengan menggunakan 2 pengetuk atau dipanggil sebagai penabuh dan diperbuat daripada kayu yang disaluti tali atau kain. Di sini saya sertakan gambar bonang. Okey, alat muzik gambang. Gambang diklasifikasikan dalam alat muzik ideofon. Gambang terdiri daripada susunan bilah yang diperbuat daripada kayu yang disusun mengikut pitch dan diatur di atas kotak kayu yang berfungsi sebagai kotak gema. Gambang merupakan alat utama memainkan melodi. Gambang diketuk menggunakan 2 pengetuk yang dipanggil sebagai penabuh yang diperbuat daripada tanduk atau rotan serta kayu. Teknik permainannya, tangan kiri bermain 1 oktav tinggi daripada bunyi yang dimainkan tangan kanan dan juga dimainkan secara double. Alat muzik seterusnya ialah saron. Saron terbahagi kepada 3 jenis iaitu saron demong, saron baron dan juga saron pekin. Saron demong. Saron demong terdiri daripada 6 atau 7 bilah yang diperbuat daripada campuran tembaga. Saron demong juga berfungsi untuk memainkan melodi. Alat ini merupakan alat yang membawa melodi pokok dan melodi cincang sebagai bunga-bunga lagu dalam persembahan dan mempunyai oktav yang terendah dalam keluarga saron. Saron demong diketuk dengan 1 pengetuk iaitu penabuh yang diperbuat daripada kayu. Teknik permainannya, tangan kanan mengetuk bilah dan tangan kiri menahan atau mematikan bilah daripada bergetar dan saron ini dimainkan secara single. Saron baron. Saron baron terdiri daripada 6 atau 7 bilah yang diperbuat daripada campuran tembaga. Alat ini bersaiz kecil sedikit berbanding saron demong. Saron baron berfungsi untuk memainkan melodi. Alat ini merupakan alat yang membawa melodi pokok dan melodi cincang. Saron baron diketuk dengan 1 pengetuk yang diperbuat daripada kayu yang lembut. Teknik permainannya, tangan kanan mengetuk bilah dan tangan kiri menahan atau mematikan bilah daripada bergetar dan saron ini dimainkan secara single. Saron pekin atau saron penerus. Saron pekin terdiri daripada 6 atau 7 bilah yang diperbuat daripada campuran tembaga. Saron ini merupakan saron paling kecil antara saron demong dan juga saron baron. Saron ini berfungsi untuk memainkan melodi.
Alat ini juga merupakan alat melodi yang menggantikan melodi pokok. Sarung peking ini juga diketuk dengan satu pengetuk yang diperbuat daripada tanduk dan kayu. Teknik permainannya, tangan kanan mengetuk bilah dan tangan kiri menahan atau mematikan bilah daripada bergetar. Teknik redam dan cincang sering digunakan dan mampu menghasilkan suara yang lantang dan nyaring. Baiklah, alat muzik yang keempat ialah kenong, kelima kempul dan keenam gong. Baiklah, seterusnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu alat kenong. Baiklah, alat kenong. Alat kenong sejenis alat yang diperbuat daripada gangsa dan berfungsi sebagai alat kolotomik dalam muzik gamelan. Kenong ni mempunyai pitch yang tetap, iaitu fixed pitch yang diasaskan kepada western tempered pitch. Kenong ni terdiri daripada 5 biji gong bersaiz sederhana yang disusun mengikut bunyi 1, 2, 3, 5 dan 6. Bunyi I digantikan dengan 1. Memandangkan alat kenong ni diletakkan di tempat yang lebih tinggi, maka pemain yang memainkan gamelan itu pun perlu dalam keadaan yang sama tinggi untuk memainkan instrumen kenong ini. Seterusnya iaitu alat kempul. Alat kempul ini dia serupa dengan gong tapi dia mempunyai lebih alat. Alat kempul ini mengeluarkan pitch yang lebih tinggi daripada gong. Dalam gamelan Terengganu, terdapat sesetengah lagu di mana gong kempul ni dimainkan pada detik yang pertama. Contohnya macam lagu Lenggang Kangkung dan pada detik keempat tu dia akan membunyikan 2 getaran. Maksudnya macam memberi petanda sesuatu bahagian sudah tamat. Dan pada 2 gatra akhir lagu, contohnya lagu Timang Burung. Dalam permainan gamelan Jawa ni, gong kempul dimainkan pada detik kedua pada gatra kedua akhir sebelum gong menghabiskan satu pusingan lagu. Kempul dan gong ni dia sejenis yang sama tetapi kempul ni lebih kepada banyak pitch. Seterusnya, gong. Gong terdapat 2 jenis gong yang berbeza daripada segi saiznya, yang dipanggil gong besar dan gong kecil. Alat muzik ni diperbuat daripada logam seperti gangsa, tembaga atau besi dengan menggunakan teknik acuan. Gong digantung pada rak kayu dan dipukul pada bahagian busut dengan menggunakan sebatang pemuka kayu yang berbalut. Gong ni merupakan alat utama yang menjadikan pelengkap utama sesuatu gubahan muzik gamelan. Dan saya selitkan juga keindahan bunyi gamelan. Kita dengarkan. Lagu yang mereka mainkan ialah lagu DK Puteri. Itu saya berikan sedikit keindahan bunyi gamelan untuk memperkenalkan anda semua tentang keindahan bunyi gamelan. Sekian daripada kami daripada kumpulan 3. Sekian, terima kasih.